Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Hazwan Tabirik, dan pada video kali ini saya akan menceritakan tentang Nibun Tebal yang merupakan kawasan perumahan saya. Jom. Nibung Tebal terletak di kawasan yang paling hujung di daerah Subang Perak Selatan, Pulau Pinang. Pada bahagian yang pertama, saya akan menceritakan tentang bentuk muka bumi. Jadi, antaranya yang ada di kawasan Nibung Tebal ialah tanah pamah, tanah tinggi dan juga lembaran sungai. Kawasan tanah pamah ini dibangunkan menjadi kawasan pertempatan, kawasan perniagaan, kawasan perindustrian, kawasan tanaman dan juga akhir sekali sebagai rumah beribadat. Bentuk muka bumi yang kedua pula ialah lembaran sungai. Jika kita lihat di peta Nibung Tebal, di bawah sekali bahagian selatan, kita boleh lihat sebatang anak sungai yang dikenali sebagai Sungai Kerian. Bentuk muka bumi yang terakhir ialah tanah tinggi. Terdapat satu kawasan tanah tinggi yang terletak betul-betul di kawasan tenggara Nibung Tebal, iaitu Hutan Lipur Bukit Pancur. Hutan Lipur Bukit Pancur yang mempunyai ketinggian 416 meter tersebut telah dijadikan sebagai taman negeri pada tahun 2008. Hutan Lipur Bukit Pancur ini telah dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas seperti tempat parkir, tandas, surau dan taman kanak-kanak. Kawasan tersebut telah dijadikan sebagai kawasan rekreasi. Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan ialah bersenam, mendaki bukit, bermandi manda dan juga berkemah. Menurut The Weather Channel, suhu purata tinggi ialah antara 30 sehingga 31.7 darjah Celsius, manakala purata suhu rendah pula antara 23 sehingga 24 darjah Celsius. Purata jumlah hujan tahunan pula sekitar 200 mm. Pada pendapat saya, bentuk muka bumi yang ada di Nibung Tebal ini tak adalah istimewa sangat. Cumanya, Sungai Kerian yang sebentar tadi merupakan pembahagi kepada 3 buah negeri, iaitu Pulau Pinang, Perak dan juga Kedah. Seterusnya berkaitan dengan sumber semula jadi. Kalau dah ada sungai, mestilah ada sumber air dan juga sumber protein. Di Nibung Tebal terdapat sebuah empangan yang diberi nama Ampang Jaja. Empangan tersebut tak adalah besar mana, tapi cukuplah untuk menampung penduduk sekitar. Selain itu, sungai ini juga membekalkan sumber protein. Antara jenis-jenis ikan yang ada ialah ikan jenahak, ikan merah dan juga ikan semilang. Namun demikian, udang galah menjadi tarikan utama bagi para pemancing. Pada bahagian yang kedua, saya akan menceritakan tentang latar belakang sosial penduduk. Jadi, untuk saya mendapatkan maklumat, saya telah pergi ke Pejabat Daerah Subang Perak Selatan. Data telah menunjukkan bahawa bancian penduduk pada tahun 2010 adalah seramai 24,422 orang. Masyarakat Melayu dan India mempunyai jumlah penduduk yang hampir sama. Masyarakat Melayu seramai 6,400 mewakili 27%, India seramai 6,200 mewakili 26%, manakala China mempunyai jumlah penduduk yang sangat ramai iaitu 11,000 mewakili 47%.
Corak pertempatan dahulu boleh dilihat apabila masih ada orang India yang tinggal di kawasan ladang. Contohnya di kawasan ladang Bairam. Mereka di sini mengusahakan tanaman sawit dan juga menternak binatang seperti lembu. Walaupun mereka tinggal jauh daripada pekan, pendidikan anak mereka masih lagi terbela kerana wujudnya sebuah sekolah iaitu SJKT Ladang Bairam. Budaya masyarakat India masih lagi kuat diamalkan. Setiap hari Thaipusam, mereka akan berarak mengelilingi pekan Nibun Tebal sambil membawa patung dewa yang besar. Masyarakat Melayu pula tinggal di pinggiran sungai, yang mana kebanyakan daripada mereka menjadi nelayan suatu ketika dahulu. Berdasarkan pemerhatian saya, masyarakat Melayu di sini masih lagi mengamalkan aktiviti rewang, tapi cuma di kawasan kampung sahajalah. Setiap kali musim perayaan juga, kebanyakan surau dan masjid akan mengadakan rumah terbuka dan menjemput masyarakat setempat. Pertempatan masyarakat Cina pula akan lebih tertumpu di kawasan pekan, dan mereka ini kebanyakannya menjalankan aktiviti perniagaan. Masyarakat Cina di sini sangat meriah. Setiap tahun ada je persembahan tarian niaga di dewan-dewan terbuka. Pada tahun 2014, Nibun Tebal telah menjadi tuan rumah Karnival Pesta Tangglong peringkat negeri Pulau Pinang. Pada bahagian yang terakhir, saya akan menceritakan tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat Melayu lebih tertumpu kepada perikanan dan tanaman padi. Terdapat dua pusat pengumpulan hasil nelayan iaitu Sungai Cenaam dan Sungai Udang. Kedua-dua jeti nelayan ini menjual hasil-hasil tangkapan yang segar. Antaranya ialah ikan jenaha, ikan merah dan ikan semilang. Harga yang ditawarkan oleh mereka juga jauh lebih murah berbanding tempat lain. Nibun Tebal juga mempunyai sebuah kawasan jelapan padi yang terletak di Sungai Aceh. Jelapan padi yang berkeluasan 1,389 hektar tersebut menerima bekalan air dari kolam Bukit Merah dan rumah pam Sungai Bogak Bagan Serai. Ekonomi masyarakat India pula lebih tertumpu di bahagian ladang. Dua ladang terbesar di Nibun Tebal ialah Ladang Caledonia dan juga Ladang Bairam. Kedua-dua ladang ini mengusahakan tanaman sawit dan diproses di kilang tempatan. Akhir sekali ialah masyarakat Cina. Kebanyakan daripada mereka ini tinggal di bahagian pekan dan menjalankan ekonomi perniagaan. Dari menjual pakaian, perabot, teko, buah-buahan sehinggalah ke pasar raya besar, semuanya dikuasai oleh mereka. Nak buat macam mana, mereka lebih mahir dalam bab ini. Walau bagaimanapun, ada je setiap wakil dari setiap kaum dalam semua bidang ekonomi. Cuma secara kecil-kecilan. Contohnya orang Melayu yang berniaga dan juga orang Cina yang menjadi nelayan. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Saya harap semua yang menonton tahulah serba sedikit tentang Nibun Tebal. Sekian, terima kasih.